Hikayat Cinta Mat Jenin ini diadaptasi dari 3 buah cerita dongeng yang terkenal dari zaman berzaman, iaitu cerita dongeng Angan Mat Jenin, Hikayat Puteri Gunung Ledang dan juga Hikayat Puteri Gunung Banang. Cerita mengenai Sultan Mahmud Shah hanya rekaan semata-mata dan dijadikan sebagai sebuah cerita fiksyen dan drama radio. Syahadan, maka tersebutlah kisah di sebuah kampung yang bernama Kampung Sungai Dua. Hidup para penduduk di situ bermacam ragam. Setiap pagi Sabtu terdapat sebuah pasar nun di hujung kampung. Di situ jugalah tempat orang kampung membeli keperluan harian. Maka setiap pagi Sabtu jugalah terdengar suara seorang pemuda yang gemar menyanyi. Kerjanya sehari-harian hanyalah menyanyi dan berangan. Nama pemuda tersebut ialah Ahmad, atau lebih dikenali sebagai Mat Jenin di kalangan orang kampung Sungai Dua. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah pondok buruh. Mat Jenin sangat malas membuat kerja, malah untuk membaiki pondoknya itu tidak pernah dipedulikannya. Kerjanya sehari-harian hanyalah berangan. Ibu Mat Jenin sudah tidak tahu berbuat apa lagi kepada Mat Jenin supaya dia bekerja mencari rezeki. Sebagai ibu, biarlah dia sahaja yang mencari wang, kerana jika mahu diharapkan pada anaknya itu, habis mereka mati kebeluran. Penduduk kampung sudah mulai lali dengan sikapnya Mat Jenin itu. Mereka sudah tidak mahu lagi ambil endah akan Mat Jenin, bahkan membiarkan sahaja Mat Jenin hanyut dengan angan-angan kosongnya itu, asalkan dia tidak mengganggu ketenteraman orang kampung. Tersebutlah pada suatu hari nasib Mat Jenin tidak begitu baik kerana tiada orang yang ingin membayar makan minumnya. Maka terpaksalah dia merayau-rayau sekeliling kampung mencari sesiapa yang ingin mengupahnya memanjat pokok kelapa. Ketika dia merayau-rayau itu, dia ternampak seorang nenek yang tidak pernah dilihat di kampungnya jalan mendekati ke arahnya. Ya, Nenek, ada apa yang boleh saya bantu? Tiada apa, Cu. Tadi-tadi nenek melihat kamu merayau-rayau. Apa kamu sedang mencari sesuatu? Saya merayau-rayau mencari jika ada orang kampung yang mahu mengupah saya untuk memanjat pokok kelapa, kerana dari pagi lagi saya tidak makan. Siapa nama Cu? Cucu tiada pekerjaan? Maaf, nenek bertanya. Nenek bukan orang kampung ini. Nama saya Ahmad, Nek. Orang kampung memanggil Mak Jenin kerana saya ingin berkahwin dengan puteri raja. Oh, cuculah Mak Jenin. Nama Cu tersebar luas kerana sikap yang suka berangan. Mahu mengawini puteri raja. Nenek ada satu berita menarik. Pasti kamu suka. Mat Jenin menyambutnya dengan rasa hairan, tetapi dia terus melompat kegirangan setelah membaca isi kandungan kertas tersebut. Saya mahu berkahwin sama puteri raja, Nek. Saya mahu berkahwin sama puteri raja. Di atas puncak Gunung Ledang tinggalnya seorang puteri yang sangat cantik jelita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Mahligai Puteri Gunung Ledang sangat indah dengan kemasan berwarna emas di setiap ruangnya. Seni ukiran lama yang menghiasi mahligai Puteri Gunung Ledang itu memberikan suasana klasik dan cantik di mata sesiapa sahaja yang melihatnya. Namun, dia bukanlah tinggal keseorangan di atas gunung itu. Dia ditemani oleh dayang dan seorang nenek kebayan yang menjadi teman dan pembantu setianya.
Kemasyhuran puteri terkenal kerana dia tangkas dalam bersilat, bermain lembing dan juga mahir dalam ilmu hutan. Akhirnya, berita kemasyhuran itu sampai ke pengetahuan Sultan Melaka, iaitu Sultan Mahmud Shah. Beta berhemat untuk mencari seorang calon suami sebelum beta dipinang oleh Sultan Mahmud yang zalim itu. Bagaimanakah caranya untuk kita mencari calon suami itu, Tuan Puteri? Sebarkan berita kepada orang-orang kampung berdekatan bahawa beta berkenan untuk mengadakan tamasya pertandingan silat. Maka yang terhebatlah menjadi pilihan beta. Namun apa yang dititahkan oleh Tuan Puteri Gunung Ledang kepada dayangnya tidak sama seperti apa yang difikirkan. Pada masa yang sama, di negeri Melaka, Sultan Mahmud Shah sedang bersemayam di singgasana dan bertitah supaya semua pembesar datang menghadap baginda. Baginda kemudiannya bertitah mengenai hasratnya untuk meminang Puteri Gunung Ledang kepada sekalian pembesarnya. Terkejutlah para pembesar baginda apabila mendengar titah baginda itu. Namun, masing-masing hanya berdiam diri kerana tidak berani membantah kehendak Sultan Mahmud. Bagaimanakah caranya untuk mencari Puteri Gunung Ledang dan menyatakan hasrat tuanku kepadanya? Fikir para pembesar baginda. Beta mahu semua pembesar istana turut serta dalam pencarian Puteri Gunung Ledang. Di kampung Sungai Dua, selepas menerima kabar mengenai pertandingan silat yang dianjurkan oleh Tuan Puteri Gunung Ledang oleh nenek tua tadi, Mat Jenin pulang ke pondoknya dalam keadaan yang sangat gembira. Mat Jenin tidak sabar untuk menyatakan hasratnya kepada ibunya kerana selama ini angan-angannya itu bakal menjadi kenyataan. Setibanya Mat Jenin di pondoknya itu. Ibu? Oh, ibu. Ibu di mana? Iya, Mat. Apa yang kau terjerat-jerat ini? Tidak malukah kau jika didengar jiran nanti? Mat mahu mengawini Puteri Gunung Ledang. Lihat ini, ibu. Apa kamu sudah hilang akal, Mat? Tapi, ibu, ini bukan sekadar angan-angan. Ibu tidak setuju sama sekali dengan permintaan kamu itu. Sedarlah diri kamu, Mat. Sudahlah tidak berharta. Pemalas pula. Tapi, ibu, Mat yakin Mat akan... Sementara itu, di atas puncak Gunung Banang di daerah Batu Pahat, tinggalnya seorang puteri yang cantik jelita bernama Puteri Gunung Banang. Dia merupakan saudara kepada Puteri Gunung Ledang. Perwatakan Puteri Gunung Banang sama hebatnya sahaja seperti kakaknya, walaupun nama Puteri Gunung Ledang lebih masyhur daripadanya. Namun, dia tidak kisah akan hal itu kerana hubungan persaudaraan yang rapat. Berita mengenai Puteri Gunung Ledang menganjurkan tamasya pertandingan silat untuk mencari calon suami telah sampai ke pengetahuan Puteri Gunung Banang. Terkejut sungguh Puteri Gunung Banang mengenai berita yang baru diterimanya itu. Ayuh Dayang, mari kita lekas bersiap. Beta mahu segera menemui Kakanda Puteri Gunung Ledang. Ampun Tuan Puteri, titah Tuan Puteri Patik junjung. Tidak lama selepas itu, berangkatlah Puteri Gunung Banang bersama dayangnya ke Gunung Ledang untuk menemui kekandanya Puteri Gunung Ledang. Seberapa ketika di puncak Gunung Ledang, suasana di puncak Gunung Ledang sedikit gempar kerana menerima kedatangan Puteri Gunung Banang secara tiba-tiba. Ampun beribu-ribu ampun Tuan Puteri Gunung Banang, sembah Patih harap diampun. Patih menjunjung titah dari Tuan Puteri Gunung Ledang untuk menjemput Tuan Puteri ke singgasana istana. Apakah hajat Adinda datang kemari, wahai Adindaku?
Apa rancangan Kakanda sebenarnya? Tiada angin, tiada ribut, Adinda mendapat kabar bahawa Kakanda menganjurkan pertandingan silat dan yang terhebat itulah bakal menjadi calon suami Kakanda. Apakah benar berita yang Adinda dengar ini, wahai Kakanda? Puteri Gunung Ledang hanya tersenyum mendengar pertanyaan adindanya itu. Oh, kerana itu rupanya kehadiran Adinda kemari. Kakanda tidak punya cara lain. Kakanda merancang untuk melepaskan diri dari berkahwin dengan Sultan Mahmud yang kejam itu. Apa Kakanda sanggup untuk berkahwin dengan orang sembarangan? Sudahkah Kakanda memikirkan hal ini masak-masak? Dinda tidak yakin ada yang ingin menandingi Sultan untuk berkahwin dengan Kakanda. Ya, sudah tentu. Kakanda hanya mahu lelaki di kalangan rakyat biasa sahaja. Bukan hartawan, mahupun bangsawan. Lelaki yang tidak memandang Kakanda sebagai orang ternama dan seterusnya mempergunakan Kakanda sebagai galang ganti untuk memperkukuhkan kerajaan. Kalau itulah yang Kakanda inginkan, tiada apa lagi yang Adinda dapat katakan. Adinda berharap semuanya baik-baik saja untuk Kakanda. Rombongan meminang Sultan Mahmud yang diketuai oleh Datuk Bendahara dengan membawa barangan hantaran untuk meminang Puteri Gunung Ledang akhirnya tiba di kaki puncak Gunung Ledang. Namun, mereka semua menemui jalan buntu kerana jalan yang mereka lalui masih sama seolah-olah tiada jalan untuk naik ke puncak Gunung Ledang. Akhirnya, mereka sedar bahawa untuk menemui Puteri Gunung Ledang bukanlah mudah. Bagaimanakah kita ini? Kita masih berlegar di tempat yang sama dari tadi. Tanpa disedari, ada yang memerhati rombongan meminang itu dari jauh. Setelah memerhati agak lama, akhirnya Nenek Kebayan datang menghampiri rombongan itu. Apakah hajat tuan hamba semua kemari? Dari manakah asalnya tuan hamba semua ini? Dari manakah munculnya nenek ini? Kami ini membawa hajat besar Sultan Mahmud dari negeri Melaka. Katakan saja kepada Sultan Mahmud Shah bahawa Puteri Gunung Ledang menganjurkan pertandingan silat dan yang terhebatlah bakal menjadi calon suaminya. Maka sekiranya Sultan Mahmud Shah berkenan memperisterikan Tuan Puteri Gunung Ledang, oleh itu baginda harus turut serta bertanding di dalam pertandingan silat tersebut. Mana mungkin ini boleh berlaku? Sultan Mahmud merupakan pemerintah Melaka. Tidak mungkin Sultan Mahmud harus bertanding di dalam termasya itu dan membahayakan nyawanya sendiri. Terpulanglah kepada tuan hamba. Pilihan terletak di tangan tuan hamba. Sama ada mahu menyampaikan berita ini kepada baginda Sultan atau tidak. Setelah berfikir sejenak serta memikirkan kemukaan Sultan Mahmud, akhirnya Datuk Bendahara bersetuju untuk pulang semula ke negeri Melaka bersama para pengikutnya. Baiklah Nenek Kebayan, aku akan kabarkan berita ini kepada Sultan Mahmud Shah. Di sebuah perkampungan kecil di daerah Batu Pahat, hidupnya masyarakat yang harmoni. Adanya perkampungan nelayan di hujung kampung yang menerima kehadiran pedagang dari daerah lain. Sesudah sampainya Mat Jenin di jeti kampung itu, dia terus berjalan hingga menemui sebuah pondok rehat dan duduk berehat mengenangkan apa yang harus dilakukannya selepas ini. Bagaimanakah harus aku ke Gunung Ledang? Sudah 2 hari aku tidak makan. Sudah 5 hari juga berlalu sejak aku keluar dari rumah untuk menemui Puteri Gunung Ledang. Tanpa Mat Jenin sedar, Puteri Gunung Banang memerhatikan setiap gelagatnya. Melihatkan cara dan tingkah laku Mat Jenin, Puteri Gunung Banang sudah mengetahui bahawa hajat Mat Jenin itu untuk hadir bertanding di tamasya silat yang dianjurkan kakandanya Puteri Gunung Ledang. Marilah Dayang, kita beristirahat dahulu di sini.
Ampun Tuan Puteri, patut menjunjung titah. Dan bagaimana pula cara untuk aku menang di dalam termasya silat itu? Sedangkan aku tidak langsung handal dalam bersilat, apatah lagi bertanding di dalam termasya seperti itu. Mengarut saja angan-angan lelaki ini. Apakah dia tidak tahu akan kehebatan kakandaku? Aku kemari kerana aku sendiri yang memilih jalan ini. Aku tekad untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang walau apa jua yang akan berlaku. Aku perlu membuktikan kepada ibu dan orang kampung, aku bukan lagi berangan-angan kosong. Wahai orang muda, apakah kau sudah tidak waras dengan mengatakan mahu mengawini Puteri Gunung Ledang? Siapa kau? Dari mana kau datang? Akulah Puteri Gunung Banang dan aku saudara kepada Puteri Gunung Ledang. Siapa kau? Apa hajat sebenar kau datang kemari? Dan mengapa kau berimpian untuk mengawini Puteri Gunung Ledang? Apakah benar kau ini Puteri Gunung Banang? Mana mungkin seorang puteri boleh bersia-sia tanpa pengawasan pengawal di sisi? Apakah benar kau ni saudara Puteri Gunung Ledang? Dayang, katakan kepada pemuda ini bahawa akulah Puteri Gunung Banang yang sebenarnya dan bilang padanya supaya awasi tutur katanya itu. Benar Tuan Hamba, ini ialah Tuan Puteri Gunung Banang. Seeloknya Tuan Hamba mohon maaf akibat ketelanjuran kata-kata Tuan Hamba itu tadi. Ampun Tuan Puteri, ampun beribu-ribu ampun. Namaku ialah Mak Jenin. Hajatku kemari kerana ingin menyertai termasya silat yang diadakan oleh Puteri Gunung Ledang itu. Dan memang benar hajatku untuk mengawini Puteri Gunung Ledang. Kemahiran dan harta kekayaan apa yang kau ada sehingga kau benar yakin untuk meminang Puteri Gunung Ledang? Aku tidak mempunyai apa-apa, baik dari kemahiran maupun harta kekayaan. Aku datang dari kalangan orang-orang biasa saja. Dan aku tiada niat buruk terhadap saudaramu. Apa benar kau tiada niat lain? Jika begitu, mari ikut aku ke puncak Gunung Banang. Kau tidak boleh ke tamasya itu tanpa persediaan. Baik, aku terima pelawaan ini. Selepas Puteri Gunung Banang membawa Mat Jenin ke Gunung Banang, di puncak Gunung Banang itulah Puteri Gunung Banang mengajar Mat Jenin cara berlawan dan memegang keris dengan betul. Gigih Mat Jenin belajar dalam tempoh 2 minggu sahaja. Semangat dan usaha Mat Jenin itulah membuatkan Puteri Gunung Banang berlembut hati untuk membantunya dalam memenangi tamasya silat itu. Seterusnya dapat mengawini kakandanya Puteri Gunung Ledang. Akhirnya, tamasya yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk Gunung Ledang akhirnya tiba. Begitu meriah sekali tamasya tersebut dengan bunyian gamelan serta sorakan penduduk yang tidak sabar melihat gerangan siapakah yang bakal memenangi tamasya ini. Begitu meriah sekali tamasya ini. Ramai pula orang kampung yang hadir. Beta sudah tidak sabar lagi mahu melihat siapa pemenang tamasya ini. Benar Tuan Puteri, begitu meriah sekali tamasya ini. Adinda berharap Kakanda dapat berjumpa calon suami yang Kakanda impikan. Mengapa kamu lewat kemari? Selalunya 2 atau 3 hari sebelum tamasya kamu sudah tiba di sini. Maaf Kakanda, Adinda mempunyai urusan yang perlu diselesaikan sebelum datang kemari. Oleh kerana itu, Adinda sedikit lewat. Kakanda melihat Adinda kemari bersama seorang pemuda. Siapakah gerangan pemuda itu? Mana ada pemuda bersama Adinda? Kakanda salah lihat barangkali. Puteri Gunung Ledang hanya memandang pelik akan adindanya itu. Dia sangat yakin dia melihat adindanya hadir bersama seorang pemuda sebentar tadi. Di tamasya silat Puteri Gunung Ledang, penduduk mulai memenuhi ruang arena tamasya itu.
Tidak kurang juga pemuda-pemuda dari seluruh kampung berdekatan yang turut hadir untuk mempamerkan kehebatan mereka. Ada pula hartawan yang hadir membawa emas, intan dan batu permata untuk dijadikan pertaruhan di tamasya itu. Mengumumkan ketibaan Sultan Mahmud Shah dari negeri Melaka. Lekas turunkan Sultan dan iringkan baginda ke singgasana diraja. Beta lihat, ramai sungguh pemuda yang mahu bertanding. Tidakkah mereka sedar? Beta lah yang paling hebat. Beta mempunyai kuasa, harta dan kemahiran silat. Suasana di tamasya berubah dengan kehadiran Sultan Mahmud Shah. Ada di antara peserta sudah bangun meninggalkan tamasya kerana sudah tahu nasib diri akan kalah sebelum bertanding bersama Sultan Mahmud Shah. Mengapakah ini terjadi? Mengapa mereka meninggalkan tamasya ini? Apakah mereka semua mengalah? Ini tidak adil kepada peserta lain. Mungkin ini terjadi kerana kehadiran Sultan Mahmud Shah. Seluruh penduduk Gunung Ledang tahu mengenai kemasyhuran Sultan Mahmud sebagai Sultan Negeri Melaka. Mereka sudah tahu nasib mereka jika bertanding juga. Tidak mengapalah kakandaku. Mungkin masih ada lagi peserta yang masih yakin berada di sini. Benarkah keputusan aku ini? Ya benar, aku sudah membuat persediaan rapi atas bantuan Puteri Gunung Banang. Namun, maukah aku untuk memenangi tamasya ini? Selesai sahaja kekecohan yang berlaku, maka bermulalah tamasya silat yang hanya disertai oleh 4 orang peserta sahaja. Begitu bangga sekali raut wajah Sultan Mahmud Shah apabila dapat menewaskan 2 orang peserta. Kini hanya tinggal Majnun sebagai peserta terakhir. Beta berjaya menewaskan kedua-dua peserta itu dengan mudah sekali. Kini hanya tinggal dia sahaja. Mampukah pemuda itu menangani kebolehan Sultan Mahmud? Lihat sahaja batang tubuh pemuda itu. Kakanda tidak yakin pemuda ini boleh menewaskan Sultan Mahmud. Jangan diukur tubuh lelaki itu dengan kemampuannya. Adinda yakin lelaki itu berkebolehan dan handal juga orangnya. Berdiri tegak, Majnun kejap jarinya memegang keris sambil memandang tepat ke arah Sultan Mahmud Shah. Niatnya hari ini tidak mahu menumpahkan darah kerana lawannya itu masih Sultan kepada negeri Melaka. Namun, dia harus memenangi pertandingan ini. Sorakan demi sorakan yang diterima Sultan Mahmud akibat kehebatannya mengalahkan 2 peserta tadi membuatkan Majnun rasa mengalah sedikit demi sedikit. Aku harus memenangi pertandingan ini kerana ini sajalah cara untuk aku mengawini Puteri Gunung Ledang. Namun Sultan Mahmud lagi pantas. Beliau mula menendang Majnun. Majnun bangun memulakan langkahnya kembali dengan menendang semula Sultan Mahmud. Sultan Mahmud bingkas bangun dan mengeluarkan kerisnya. Baginda berlari laju menuju ke arah Majnun. Sungguh kurang ajar pemuda ini. Berani sungguh kau menendang beta. Tidakkah kau tahu gerangan siapakah beta ini? Pergelutan berlaku antara Sultan Mahmud dan Majnun. Pertempuran semakin sengit antara mereka berdua.
Masing-masing tidak mahu kalah menghunus keris sesama sendiri. Zap! Bunyi libasan keris itu betul-betul terdengar dekat di telinga Mat Jenin. Bahu kirinya luka dilibas keris Sultan Mahmud. Mat Jenin melihat luka di bahunya. Berkerut wajahnya menahan pedih. Mat Jenin berlari ke arah Sultan Mahmud. Dia menendang Sultan Mahmud sehingga jatuh tersungkur. Tidak sempat Sultan Mahmud bangun, Mat Jenin cepat-cepat menghunuskan kerisnya mahu menikam Sultan Mahmud. Namun tindakannya itu terhenti apabila dia mula sedar bahawa yang di hadapannya ini adalah seorang sultan. Lama Mat Jenin menatap wajah Sultan Mahmud seolah-olah memberi amaran kepada Sultan Mahmud untuk menyerah kalah sahaja. Patik tiada niat untuk menghunuskan keris ini pada tuanku. Akan tetapi, Patik akan melakukan apa saja untuk memenangi termasya ini. Sultan Mahmud Shah memandang hujung mata keris itu hampir mengena tepat ke arah dadanya. Baginda berfikir sejenak lalu bersuara. Baik, beta mengalah demi nyawa beta sendiri dan negeri Melaka. Kau telah memenangi tamasya ini. Syabas, wahai pemuda. Benarkah ini? Siapakah gerangan pemuda yang memenangi tamasya ini? Hebat sekali dia kerana mampu mengalahkan Sultan Mahmud tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Sudah Adinda katakan pemuda ni hebat. Dialah pemuda yang kemari bersama Adinda sebelum tamasya ini bermula. Adinda mengenali pemuda ini ketika dalam perjalanan pulang dari Gunung Ledang tempoh hari. Pemuda ini sangat berimpian mengahwini Kakanda dari dulu lagi. Nama pemuda ini ialah Mat Jenin. Terkejut Datuk Bendahara dan para pembesar yang lain melihat tingkah Sultan Mahmud menurunkan egonya dan mengalah di dalam tamasya ini. Tidak pernah mereka melihat Sultan di dalam keadaan sebegitu. Seluruh arena tamasya bersorak nama Mat Jenin menandakan kemenangan itu berpihak kepadanya. Di dalam masa yang sama, Puteri Gunung Ledang jalan menghampiri ke arah Mat Jenin. Dari mana asal-usul kamu, wahai pemuda? Nama hamba ialah Ahmad. Tuan Puteri boleh panggil hamba Mat Jenin. Hamba berasal dari kampung terpencil di dalam daerah Melaka. Hamba dari golongan orang biasa. Hamba bukan hartawan maupun dermawan. Hamba tidak mempunyai harta maupun kekayaan. Hamba hanya mempunyai ibu di kampung. Tidak mengapa, Mak Jenin. Memang aku mahukan lelaki dari golongan biasa-biasa sahaja untuk bersama denganku. Kerana aku tidak mahu menjadi galang ganti untuk meluaskan kuasa sesebuah negeri. Jika begitu, sudikah Tuan Puteri mengawini hamba yang hina ini? Sudah semestinya beta sudi menerima lamaran dari kamu, wahai Mak Jenin. Selepas 1 bulan purnama berlalu, Mat Jenin dan Puteri Gunung Ledang disatukan di dalam majlis yang diadakan di tempat bersemayam Puteri Gunung Ledang. Sungguh meriah dan gilang gemilang sekali majlis itu. Majlis itu dihadiri oleh pelbagai golongan, dari golongan biasa ke hartawan. Semuanya bergembira dengan perkahwinan antara dua darjat itu. Dan akhirnya Mat Jenin dan Tuan Puteri Gunung Ledang hidup gembira selama-lamanya. Selepas insiden yang berlaku di tamasya pertandingan silat itu, Sultan Mahmud Shah berubah menjadi sultan yang baik terhadap rakyatnya. Beliau tidak lagi bersifat tamak dan kejam terhadap para pembesar dan rakyatnya. Seluruh rakyat di negeri Melaka sungguh senang sekali dengan perubahan yang berlaku ke atas Sultan Mahmud Shah itu. Falsafah atau nilai yang terdapat di dalam hikayat cinta Mat Jenin ini ialah berimpian.
Sikap Mat Jenin yang tidak berputus asa mahukan sesuatu walaupun pada mulanya hanya berangan kosong. Sikap itu boleh dicontohi kerana bermula dari anganlah kita tahu setiap kemahuan kita dan seterusnya kita mencari jalan untuk mencapai impian tersebut. Falsafah yang kedua ialah bertanggungjawab. Mat Jenin sepatutnya bertanggungjawab ke atas ibunya dan sepatutnya menyarai ibunya yang sudah tua. Namun, tanggungjawab itu tidak dijalankan oleh Mat Jenin. Ini menunjukkan sikap seperti itu tidak seharusnya dicontohi oleh masyarakat kini. Falsafah yang ketiga berkaitan dengan bersifat sombong. Ini berkaitan dengan perwatakan Sultan Mahmud Shah yang bersifat sombong, angkuh dan tamak walaupun dengan rakyatnya sendiri. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya beliau bersifat begitu kerana pemimpin seharusnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada rakyat. Falsafah yang keempat mengenai ketegasan. Falsafah ini berkait rapat dengan perwatakan Puteri Gunung Ledang yang sangat bertegas dengan keputusannya. Perwatakan seperti ini bagus kerana sebagai seorang wanita, kita seharusnya bersifat tegas di dalam membuat keputusan agar tidak dipermainkan oleh orang lain. Falsafah yang kelima ialah keikhlasan. Ini berkait dengan perwatakan Puteri Gunung Banang yang ikhlas membantu Mat Jenin tanpa mengira darjat maupun kedudukan kerana dia melihat Mat Jenin sebagai seorang lelaki yang bersemangat wajar di dalam mahukan sesuatu. Falsafah yang terakhir ialah menghormati dan berdiplomasi. Ini berkaitan ketika adegan Mat Jenin mahu menikam Sultan Mahmud Shah. Mat Jenin masih menghormati Sultan Mahmud Shah sebagai pemerintah negeri Melaka dan dia berdiplomasi untuk Sultan Mahmud Shah mengalah di dalam tamasya ini.